keampunan Ustaz, saya tertarik dengan kata kunci keampunan tadi. Jadi ada orang nak sambut hari raya ni, kita sebut takbir, tetapi dia takbir. Takbir juga ada dia lah kan, takbir. Dan ada juga yang pergi haji, konon-konon nak dapat haji mabrur, tapi tak dapat haji mabrur. Haji mabrur dia dapat Ustaz. Jadi perkara yang dilarang tu macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Berbicara tentang hari raya Aidil Adha dan juga musim haji ini, kita kembali kepada apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quranul Karim. Lan yanalallahu luhumuha wala dumu'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang mana bererti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengira apa yang kamu korbankan, apa yang kamu lakukan, tetapi Allah Ta'ala melihat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan ini kita lihat kepada hadis Nabi SAW yang mana diriwayatkan oleh Imam Syekhuna Abdullah Al-Harari rahimahullah, yang bermaksud la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu sama sekali bermusuh-musuhan. Bila pergi haji bermusuh-musuhan, maka tidak ada apa-apa manfaat. Janganlah kamu berhasad dengki, dan juga janganlah kamu saling bergaduh di antara satu sama lain. Sesungguhnya orang Muslim itu adalah akhu Muslim, saudaranya. Dan juga janganlah sama sekali, kata Rasulullah dalam hadis tersebut, janganlah sama sekali dia menipunya, menzaliminya, menyakitinya. Dan takwa itu, kata Rasulullah, hahuna. Rasulullah SAW menyebut ianya adalah pada dada, iaitu pada pendirian, pegangan kita, hati kita dilihat. Dan apabila kita merujuk kepada situasi yang berlaku sekarang ini, ramai orang yang melakukan ibadah haji ataupun ibadah-ibadah lain dan juga meraihkan hari raya Aidil Adha ini, tetapi akhirnya selepas daripada itu tidak mendapat apa-apa. Seperti macam tadilah, kalau haji tak dapat haji mabrur, dapat haji mabrur. Balik isa okok mabrur pula. Jadi kita melihat haji mabrur itu adalah daripada takwanya. Dia pergi, hasratnya itu bagaimana, dan pegangan dan kepercayaannya bagaimana. Saya ingin menyentuh satu perkara yang penting dalam takwa ini, iaitu keperluan selain daripada akidah yang benar, perlu juga kita menyatukan hati-hati kita dalam satu fahaman, satu kepercayaan, satu ideologi yang telah pun ditinggalkan oleh Nabi SAW. Itu maksud daripada kita sambut Aidil Adha. Kerana Aidil Adha bukan sahaja pergi menunaikan haji ataupun melakukan korban, tetapi ianya adalah penyatuan ummah. Penyatuan ummah, kita kena faham penyatuan ummah bukan hanya bersatu pada satu tempat, tetapi bersatu dengan takwanya, bersatu dengan keimanannya, bersatu dengan cara ibadahnya yang sahih di sisi Allah Azza wa Jalla. Bicara tentang bersatu dalam akidah pegangan tauhid ini, kita perlu rujuk kepada apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, iaitu akidah Nabi, akidah para rasul, akidah yang diwasiatkan kepada para sahabat dan kepada umat Nabi Muhammad agar berpegang dengannya. Akidah ini yang kita selalu sebut, yang selalu saya nyatakan, iaitu mesti kita berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dengan itu kita bersatu, insya-Allah kita akan mendapat kekuatan. Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, Ustaz. Tapi hari ini kita tengok ada yang raya awal, ada yang tak raya langsung. Dan paling penting, ada pula pemikiran kata tak apa, kita ni menyembah Allah yang satu, cara tu lain. Ada yang semayang macam gini, ada yang semayang sembunyi-sembunyi, ada yang was-was dan sebagainya. Bagaimana pendapat ahli sunnah dan bukan ahli sunnah ni, Ustaz? Berkaitan dengan pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, idza utliqa ahli sunnati wal jamaah humul asy'ariyah wal maturidiyah. Sebagaimana yang Ustaz Musi menyatakan, bila dikatakan siapa ahli sunnah wal jamaah, maka mereka itu merujuk kepada al-asy'ariyah wal maturidiyah, yakni Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam al-Maturidi. Berkaitan dengan masalah fiqhiyah yang disebut tadi, masalah fiqh, solat,
puasa dan sebagainya, dan ada orang yang merayakan Aidil Adha atau Aidil Fitri lebih awal daripada majoriti umat Islam. Apa yang kita lihat yang perlu kita rujuk asasnya adalah kita kembali kepada pengetahuan yang asas dalam kita merayakan sesuatu perayaan, terutamanya adalah Fitri dan Aidil Adha. Yang pertamanya kita melihat kepada kaedah yang disebut ru'yah. Ru'yah maknanya kita melihat anak bulan. Mulai daripada Zulhijjah, mana kita melihat awal Zulhijjah. Begitu juga Ramadan, kita melihat masuknya Ramadan dan Syawal. Dan ini saya rasa bulan Syawal paling ramai lah orang tunggunya. Ya. Syawal. Raya. Subhanallah. Jadi boleh dikatakan semua amal ibadah kita, boleh dikatakan semua merujuk kepada melihat kepada anak bulan. Hatta sehingga kan amalan ibadah kita sendiri pun yang berkaitan dengan solat sekalipun, bukankah kita ada belajar dulu-dulunya bahawa setiap seorang itu yang wajib melakukan, yang beriman kepada Allah, kepada solat dan sebagainya, mesti pada tahap yang mukallaf. Mukallaf salah satunya adalah baligh, dan salah satu daripada perkara yang berkaitan dengan baligh ini cukup umur 15 tahun mengikut perhitungan bulan Islam. Maknanya bulan Islam itu memainkan peranan yang penting. Bagi lelaki dan juga bagi perempuan. Kalau dia umur 9 tahun, dia dah datang darah kotor bagi perempuan. Kalau bagi lelaki, kalau umur 12 tahun, dia dah datang mimpi, maka dikira sebagai baligh. Perkara ini penting. Bukan setakat kita bersegera untuk Ramadan ataupun puasa ataupun hari raya haji. Dan berkaitan dengan masalah fiqhiyah, kita melihat ada orang sembahyang bermacam-macam ragam. Saya nak bagi contoh macam ni, Tuan Musi. Sebagaimana kita lihat dalam mazhab Imam Syafi'i, kita disunatkan meletakkan dalam bab solat, meletakkan di antara dada dan juga pusat ketika mana qiyam, membacakan seumpama ini. Dan dalam mazhab Imam Abu Hanifah adalah disunatkan bagi mereka mengikut mazhab Imam Abu Hanifah meletakkan di bawah pusat. Sebab itulah kita kalau tengok, sebab mazhab Imam Abu Hanifah dia banyak lebih tersebar dakwahnya di sebelah Pakistan, India dan sebagainya. Sebab itulah kita jangan cepat melata. Kita tengok orang tu semayang bawah pusat letak tangan. Bid'ah, malahnya orang tu semayang. Letak tengah. Malahnya orang tu semayang. Tak, dia tak malas sebab mazhab dia macam tu. Sebab itulah kita jangan cepat melatah mengatakan itu bid'ah, itu adalah perkara yang menunjukkan kemalasan dalam solat. Tidak. Dan isu bid'ah ini sebenarnya ulama-ulama Islam telah lama habis dah memperbincangkan. Cuma ada golongan serpihan, golongan-golongan yang ingin membawa perpecahan kepada umat Islam. Dia membangkitkan dengan menghukumkan bid'ah masuk api neraka. Kalau saya orang awam, saya akan takut orang kata, kamu ni buat benda baru, Nabi tak buat, masuk dalam api neraka. Kan takut bunyinya. Sebab itulah isu seperti ini telah dinukilkan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah itu darban. Dua perkara, ada bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Bid'ah ada dua saudara-saudari, bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah. Kita akan teruskan bongkar perkara-perkara yang berkaitan dengan Aidil Adha dan bagaimana untuk bersatu dalam Hello Malaysia. Teruskan bersama kami.